Dan yang bagi Ustaz, apa yang menarik sebagaimana kita wawarkan tadi, ada sesuatu bingkisan yang kita sediakan kepada para penonton tanya Ustaz pada pagi. Mari sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Masalah membaca Quran bertajwid. Jadi semua orang nak baca Quran bertajwid. Orang belajar tajwid, akhir matlamat dia apa? Matlamat ni nak baca Quran bertajwid. Jadi sebenarnya mana datang dulu? Betul baca dulu ke belajar tajwid dulu? Belajar tajwid. Jadi itu sebabnya mengaji dengan bertajwid itu fardu ain. Tetapi belajar tajwid itu fardu kifayah. Tapi mungkinkah seorang boleh sampai kepada tahap untuk membaca Quran secara bertajwid yang fardu ain itu tanpa fardu kifayah? Boleh? Allahu Akbar. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang bahagia Ustaz, visual setelah tadi sebagaimana yang kita paparkan mengingatkan kita kepada satu sosok tubuh seorang pendakwah yang tidak pernah jemu untuk mendidik kita, membimbing kita, iaitu yang bahagia Ustaz Dr. Suruh Syahrudin Hassan yang sering sebagaimana kita maklum kita undang sebagai penulis jemputan untuk Tanya Ustaz sejak beberapa tahun yang lalu, dan namun Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau dengan diserang penyakit strok. Dan namun kita berkat doa semua alhamdulillah Ustaz semakin pulih pada ketika ini. Kita bersama dengan menerusi sidang video, kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Dr. Surul dan juga isteri beliau iaitu Ustazah Fadilah Ahmad bagi berkongsi sedikit pengalaman beliau dan juga keluarga dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Doktor dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz dan juga Ustazah. Terima kasih atas kesediaan bersama dengan kami pada pagi ini. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum sedikit mungkin sebagai kita kata perkongsian untuk muhasabah para penonton Tanya Ustaz, mungkin Ustaz dan juga Ustazah sedikit perkongsian tentang bagaimana pengalaman yang disebutkan mengalami ujian yang cukup besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz untuk perkongsian. Saya mula shoot ni pada Januari 14 Januari. Jadi saya masuk ke konferensi di dalam hospital 16 hari ke hospital. Jadi yang tak dapat bercakap. Tangan saya tak nampak saya. Sekarang ni dah lembuh. Dulu langsung tak dapat tengok. Ni sekarang ni boleh dijual. Bolehlah kanan tangan kanan. Dahulunya tak boleh gerak langsung, sekarang dah boleh sedikit lah. Alhamdulillah. Melalui fasa ujian yang mungkin tak mampu ditanggung oleh orang lain dan tetapi mampu tersenyum lagi pada ketika ini, dan sebenarnya inilah satu perkara yang memotivasikan. Sedikit apa tips mungkin boleh kongsikan dengan para penonton Tanya Ustaz pada pagi ini, Doktor dan juga Ustazah. Masya-Allah, ini saya masalahnya kadang tak boleh bercakap. Boleh banyak bercakap. Mungkin isteri saya boleh bercakap, betul, boleh bantu insya-Allah. Melalui senyuman Ustazah tu nampak insya-Allah. Banyak anak lah tu. Sabar. Okey. Tapi Ustazah sentiasa bersama membantu, itulah merupakan satu perkara yang cukup membahayakan sebenarnya, Doktor. Mungkin Ustazah sedikit mungkin melalui kesukaran mungkin untuk menguruskan diri, tetapi kita lihat bagaimana Dr. Surul tetap tabah dalam menunjukkan, menzahirkan walaupun keadaan diuji begini, tetapi Ustazah dan juga Ustaz tetap dalam keadaan yang mungkin redha dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai yang terakhir, Ustaz dan juga Ustazah. Ya, terima kasih banyak. Hari pertama mungkinlah saya tak boleh terima dengan anak-anak. Menangis semua anak-anak. Hari kedua pun begitu jugalah. Tapi sampai bila kita nak menangis kan? Hari ketiga saya dah bercakap dengan anak, ni adalah takdir Allah.
apa pun kita nak teruskan. Sebelum tu sampai saya bercakap diri sendiri, kenapa kami dengan keadaan anak-anak ramai dan ada yang masih tadika, sekolah rendah, semua. Tapi sampai bila kita nak terus mengalir air mata, nak menangis takdir. Sakit ni bukan kita minta, Allah yang bagi. Baik. Saya pesan pada anak-anak, kita kena sabar, terima aja Allah yang bagi pada kita semua. Yang penting kita kena berdoa. Berdoa yang tak putus-putus pada Allah. Setiap malam saya arahkan anak solat hajat. Allah. Dan saya pun tak sangka anak-anak pun bersolat hajat, berdoa sambil menangis. Menangis tak isak. Daripada situ saya ambil kekuatan lah. Hikmah di sebalik ujian yang datang, Ustazah dan juga Ustaz. Alhamdulillah, kami di Tenda Ustaz mendoakan kesihatan dan juga kebaikan kepada Yang Bahagia Ustaz, dan kita pun lihat bagaimana perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul nampak semakin baik, Alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi, kami di Tenda Ustaz mendoakan mudah-mudahan kita semua, dan mungkin sebagai terakhirlah, rasa macam tak puas mendengar kalam Mutiara Hikmah. Dr. Surul mungkin ada nasihat sedikit kepada para penonton Tenda Ustaz yang menonton, yang merindukan kalam hikmah dan juga dakwah daripada Yang Bahagia Ustaz, sedikit sebagai yang terakhir. Yang bersedi mohon Allah untuk Allah akan beri kita keberkatan. Ya, mohon Keberkatan. Jadi mohon kesembuhan. dan juga kita tumbuhan dan tak tahu lari tetapi moga Allah dapat kita dengan segala mungkin sebab kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Tapi kita pun buat banyak buat orang lawan dia. Jadi kita Allah Taala beri kita kepada kita bertolak apa yang ada salah ada serahkan pada Allah Subhanahu Taala. Itu yang tak cerita. Masya-Allah sekarang ni dulu kita betul standar okey, alhamdulillah. Semoga dapat kembali dengan lagi, dan semoga Allah pilih buat dakwah ini. Semoga dapat berdakwah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir sekali Ustazah, nasihat dan juga sedikit harapan kepada para isteri di luar sana yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat COVID-19 yang melanda ini. Ramai para isteri kita melihat ada yang bekerja, biasanya suami bekerja, tapi pada ketika diuji dengan COVID ini ada isteri yang bekerja, ada isteri yang mengasuh, ada isteri yang memasak. Jadi semua tugas itu terbeban di atas bahu seorang isteri. Nasihat Ustazah kepada para isteri di luar sana. Nasihat saya, kita banyak bersabar. Serah pada Allah SWT. Itu sahaja. Hanya pada Allah sahaja kita berserah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz dan juga Ustazah, satu perkongsian yang cukup baik. Mudah-mudahan kami mendoakan sekali lagi kesihatan yang baik dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Berkat doa dan juga berkat dakwah yang telah pun sekian lama disampaikan oleh Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih kepada kedua-dua asatizah kita yang cukup memberikan inspirasi kepada kita. Sehingga berjumpa lagi Ustaz dan juga Ustazah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Yang Bahagia Ustaz. Itu sedikit kita dapat sama-sama ikuti bagaimana cabaran dan juga kegetiran hidup yang melanda kepada Yang Bahagia Ustaz Dr. Surul, yang sebelum ini pernah bersama kita dalam arena dakwah ini dan sekarang pun masih bersama, cuma kekangan dari sudut kesihatan yang telah menyekat sedikit aktiviti dakwah beliau